Cuaca cerah hari ini menyebelahi Profesor Madya Dr. Hasbah Salim, penyelidik burung pungguk jelapang dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Dr. Hasbah bersama pelajarnya, Sakinah dan Luqman menjalankan rutin bulanan mereka memeriksa sarang burung itu. Dari jam 8 pagi lagi, mereka sudah berada di lapangan. Mereka perlu melawat kira-kira 40 sarang burung pungguk jelapang pada hari ini. Burung pungguk jelapang dalam bahasa Inggeris disebut vine owl ini telah ditempatkan di kawasan pertanian seperti padi dan sawit. So saya tertarik dengan karakter dia sendiri, karakter fizikal yang begitu comel tetapi mendapat persepsi yang agak negatif kerana penggunaan nama burung hantu. Sebab burung ni dikenali sebagai burung hantu. Lokal dia lah, kalau pergi mana-mana pun orang kata burung hantu. Tapi sebab penggunaan hantu tu, dia menjadi ada satu persepsi yang negatif. So bila ada persepsi negatif ni, tetapi orang melihat, oh burung ni jahat, burung ni membawa macam kita kata benda yang tak baik. Tapi sebenarnya dari segi konsep dalam biodiversity, burung ni sangat baik. Ya, dari segi biodiversity dan juga dari segi kawalan perosak tikus, burung ni sangat baik sebab dia membantu kawalan biologi kepada populasi tikus tadi tu. Menariknya, sekumpulan anak burung pungguk jelapang telah ditemukan dalam sarang keempat. Usia mereka dianggarkan sekitar 3 hingga 6 minggu. Anak-anak burung dibawa turun untuk pemeriksaan lanjut. Okay, Puan, yang ni anak keempat lah yang kita bawa turun. Yang ni rasanya yang paling abang. Sebab dia dalam pelbagai peringkat lah. Yang ada yang paling kecil nanti saya bawa kemudian ni. Yang ni rasanya yang paling sulung ni. Sebab bulu pelepah dia tu dah macam komplit. Okay? Menurut kajian, 99% diet pemakanan burung ini di kawasan pertanian adalah tikus. Manakala di habitat hutan dianggarkan 80% saja. Selebihnya, anak burung, anak ayam dan serangga. Bayangkan sepasang burung pungguk jelapang dengan anak dalam 4 hingga 5 ekor, dia boleh makan sampai 3,000 ekor tikus tahun. Dan burung pungguk jelapang ni boleh bertelur sampai 3 kali musim pembiakan sepanjang tahun. Jadi boleh mengeluarkan hasil yang banyaklah sebab telur pun dia boleh keluar sampai in average secara purata dalam 6 hingga 8 biji. Anak akan hidup mungkin, saya lah ambil 90%. So setiap sarang tu mungkin boleh keluar 6 atau 7 anak. Setahun ada 3 kali musim membiak. Jadi dia cepat. Dia membiak cepat dan dia boleh mengawal populasi tikus yang membiak sangat cepat. Yang ni yang saya kata tadi Puan. Yang ni nampak lagi kecil kan dari segi saiz dan juga bulu pelepah dia tu belum penuh. Jadi ini adik lah. Dia pelbagai saiz ni sebenarnya ialah satu survival strategi. Sebab dia, let's say lah kalau makanan kurang ya. Makanan yang kurang biasanya yang abang dengan kakak ni akan survive. Adik ni biasanya akan tidak diberi makan lah. Tidak diberi makan dan mati. Ya. So sebab dia nak make sure ada generation yang survive. Maksudnya parents tu lah. Mak dan ayah kepada burung ni. Yang tu dia punya survival. Tapi let's say lah kalau makanan cukup. Makanan cukup semua akan survive. Sebab burung pungguk jelapang ni, dia bertelur tu dia bukan bertelur sekaligus. Dia akan bertelur ikut peringkat. Contoh dia telur pertama pada hari pertama. Lepas tu hari ketiga baru telur kedua pula dikeluarkan. Jadi dia ada stages. Sama juga bila dia menetas, dia akan ada stages. Dia akan ada peringkat. Bulu burung jelapang akan tumbuh secara berperingkat. Minggu pertama, hanya bulu-bulu halus sahaja yang meliputi tubuh anak-anak burung. Ia kemudian sedikit demi sedikit diganti dengan bulu pelepah yang sangat lembut. Tempoh matang burung pungguk jelapang adalah 2 bulan. Dalam tempoh itu, anak-anak burung turut diberi tikus sebagai sumber makanan. Sang ibu akan memanggil dan memberi daging tikus kepada anak-anak yang masih kecil sehingga ia pandai makan sendiri. Setelah matang, anak burung akan meninggalkan sarang dan mencari rumah baharu.
Pada tahun 2014, The Barn Owl and Rodent Research Group, BORG, USM, telah ditubuhkan. Dengan Dr. Hasber sebagai penyelaras, BORG mengkaji lebih dalam keberkesanan burung punggut jelapang dalam mengawal populasi tikus di kawasan pertanian. Pelajar Dr. Falsafah PhD dalam bidang populasi ekologi, Sakinah anak perempuan Ravindran, sudah 8 tahun mengikuti Dr. Hasber sebagai anak didiknya. Kalau burung lain terbang, dia akan hasilkan bunyi tau. Kalau burung punggut jelapang ni, kalau dia terbang, dia tak ada satu, kita panggil bunyi yang kecil pun dia tak akan hasilkan. Dia sangat senyap. Dan dia boleh hunting ataupun mencari mangsa dalam keadaan yang sangat gelap. Ya, sangat gelap sebab dia mempunyai pendengaran yang sangat-sangat sensitif. So maksudnya kalau dia dengar tikus tengah bergerak dia boleh pinpoint exact location tempat prey ataupun tempat makanan dia tikus tu, dan sharp dia terus tangkap walaupun dalam keadaan yang sangat gelap lah. Okay, so cara burung punggut akan makan tikus any size pun, dia first untuk bunuh dia akan guna kaki dia, dua kaki cengkam, and then dia akan pegang kaki dia tu grip kat leher tikus, buat tikus tu suffocate. So lepas tikus dah mati, dia biasanya most of them akan first makan kepala dulu. So dia akan guna paruh dia cari kat daging kat leher sampai tinggal tulang je, and then bila tinggal tulang je dia akan twist and then makan tulang je. And then lepas tu baru dia, kalau tikus tu besar, dia akan sambung cari badan. Kalau tak, dia akan terus telan badan. Memiliki wajah leper berbentuk hati, burung punggut jelapang memiliki paruh dan kuku yang sangat tajam. Ia mampu merobek dan memberi kesan luka yang teruk sekiranya kita dicengkam. Meski burung punggut jelapang tidak menyerang manusia, pengendalian dengan teknik yang betul dapat memberi keselesaan kepada burung dan mengelakkan kecederaan kepada haiwan berkenaan. Okey, Prof kata kita kalau dia terbang, kita kena ikut dia terbang. Dia punya cara dia. So dia kurang pressure dengan dia, dan juga kita lah selamat sebab risau dia punya kuku dia tu. Termasuk dalam kumpulan haiwan noktural, burung punggut jelapang amat aktif pada waktu malam dan tidur pada siang hari. Kebanyakan raptor ni ialah burung pemangsa, kebanyakan mengambil cecair daripada mangsa dia. Dia tak macam contoh ayam kan. Ayam kan kadang dia minum air kan, sebab dia makan macam-macam kan. Especially kalau yang ayam kampung yang ada komersial tu, dia makan dedak. So dedak tu kering. So kadang-kadang dia pergi minum air kan. Dan contoh kucing, kalau kita bagi makan, dia kena ada air. Tapi untuk raptor ataupun burung pemangsa, kebanyakan spesies dia, terutamanya dalam kumpulan burung hantu. Burung hantu, banyak lagi spesies dia. Salah satu ialah burung punggut jelapang ni. Burung punggut jelapang dan raptor ni ataupun mangsa ni mengambil cecair, bukan secara minum air, tetapi cecair daripada badan mangsa dia, terutamanya tikus lah kalau burung punggut jelapang. Semasa di lapangan, kelima-lima anak burung ini tidak bertindak agresif. Ia sekaligus memudahkan pensyarah dari Sabah ini melakukan pemeriksaan kesihatan bersama pelajarnya Sakinah. Ukuran kaki dan paruh diambil bagi memastikan tumbesaran mereka tidak terbantut. Selain itu, timbangan berat setiap seekor anak burung juga direkodkan. Timbang dan kebiasaan dia, berat dia dalam 420 gram, berat yang normal untuk anak burung dalam peringkat ni lah. Jadi ni menunjukkan burung ni sihat, cukup makan dan tidak ada penyakit. Let's say lah ya, kadang-kadang bila kita masuk, berat dia 200 gram je. Anak burung dah usia dalam sebulan lebih. So sepatutnya dalam 400 gram lah. Tapi berat dia contoh ya, puan dalam 100 gram je. Jadi burung tu hidup lagi. Kami akan ambil tanggungjawab untuk bawa burung tu ke makmal dan kita akan jaga dia. Setelah selesai, anak burung perlu dikembalikan ke dalam sarang. Burung punggut jelapang atau apa-apa spesies burung hantu adalah termaktub di dalam haiwan dilindungi.
sebarang aktiviti menangkap, menyimpan dan menjualnya adalah salah di sisi undang-undang. Menurut Dr. Hasber, burung pungguk jelapang boleh bersarang dan tinggal di mana-mana kawasan berhampiran manusia. Dia boleh bertoleransi dengan aktiviti manusia. Maksudnya dalam ladang ni kan macam ni kan, kita dengar macam-macam bunyi. Kadang-kadang ada kenderaan, kadang-kadang ada bunyi mesin, kadang-kadang ada orang buat harvesting. Jadi spesies ni, Taito javanica, burung pungguk jelapang ni, dia boleh bertoleransi. Dia boleh bertoleransi dan dia boleh duduk dengan kita sekali. Burung pungguk jelapang termasuk dalam kumpulan burung pemangsa di bawah keluarga Taitonidae. Memiliki mata besar dan pendengaran yang sangat sensitif, ia memburu mangsa pada waktu malam. Beberapa jam selepas makan, haiwan ini akan memuntahkan bulu dan tulang tikus yang tidak boleh dicerna. Sampel ini dipanggil pellet. Semasa pemeriksaan sarang, sampel pellet turut diambil untuk mengenal pasti jumlah dan jenis tikus yang dimakan. So you are lucky because got all pellet here. This is all pellet. Ini yang kita jumpa ni. Biasanya kita jumpa dia dalam sarang yang dekat atas tadi. Tapi hari ini yang kita jumpa yang dia jatuh dah. Jatuh. Ini dah berapa anggaran berapa lama? Yang ni dah kering sikit dah. So dah kering sikit, mungkin dah dalam seminggu lebih dah. Seminggu lebih, tapi alhamdulillah sebab dia masih intact lagi. Dia masih dalam seketul macam ni lagi. So senang untuk kita nak proses nanti. Kita kena label lah ya. Yang ni stesen nombor 3. Serangan haiwan perosak di kawasan sawit juga amat berleluasa. Buah-buah sawit terutama yang sudah matang habis digigit. Ini menjejaskan kualiti buah sawit yang hendak diproses. Malah terdapat buah sawit yang tidak sempat matang sudah dirosakkan oleh kawanan tikus. Perkara ini amat membimbangkan para pengusaha kebun sawit, terutama pekebun kecil seperti Meja Besara Siron Nur. Veteran Angkatan Tentera Malaysia ini memilih untuk menjadi pekebun sawit sebaik Besara 11 tahun lalu. Kita biasanya ambil 20 hari sekali. Jadi kita lambat macam ni kan, dia akan lagi banyak akan gugur dan makan akan gugur ke tanah lah kan. Jadi merugikan apa nama kebun kecil lah. Satu lagi dia jenis putih, dia suka makan yang putih-putih kan. Pasal putih tu dia masih lagi macam umbut-umbutnya tu. Dia cukup suka. Jadi kalau kita tak basmikan benda tu, lambat laun dia tak akan jadi sebesar ni. Pemasangan sarang burung tiruan secara percuma di kebunnya diterima dengan hati terbuka. Semestinya kehadiran burung pungguk jelapang dapat menjaga produktiviti pengeluaran buah sawit di samping menjimatkan kos pembelian racun. Sebelum kita adakan sarang ni, memang kita nampak kelibat-kelibat ni burung pungguk ni. Jadi dia memang ada menjagakan tikus-tikus ni. Jadi bila ada ni sarang ni, jadi dia memang ada masuk juga, tapi kadang-kadang dia pergi waktu malam untuk mencari mangsa-mangsa tikus ni lah cerita. Jadi kebaikan untuk adakan sarang burung ni memang kebaikan untuk petani kebun kecil yang macam kami dah. Kalau kita tengok sekarang ni hasil-hasil dan pokok-pokok semua jadi cantik disebabkan kawalan oleh burung pungguk. Itu yang jadi hasil kami masih lagi bertambah. Mengikut kajian, tikus sawah, tikus belukar dan tikus rumah adalah spesies utama yang merosakkan hasil pertanian. Tikus termasuk dalam kumpulan rodent, iaitu haiwan mamalia yang mempunyai sepasang gigi kacip bertujuan untuk menggerit. Umpama kuku, gigi kacip ini akan sentiasa tumbuh dan memanjang. Sekiranya tidak diasah dengan makanan, tikus akan mati akibat gigi menutupi rongga mulut. Maka setiap haiwan perosak ini akan menggerit pada apa saja permukaan agar gigi sentiasa pendek. Selain makan,
Aktiviti menggerit ini turut menjadi punca kerosakan pada tanaman. Pelet yang diambil dari kawasan kajian dibawa ke makmal untuk diproses. Tulang-tulang terkumpul pada pelet antara cara mengesan kuantiti tikus yang dimakan. Permulaan proses, pelet akan direndam selama setengah jam sehingga kembang. Sebaik pelet dimasukkan ke dalam air, ruang makmal diselubungi aroma kurang enak seperti bangkai. Gadis berusia 31 tahun ini sudah biasa dengan bau itu. Sehingga kini, Sakinah telah memproses kira-kira 1,000 sampel muntahan burung pungguk jelapang. Saiz tikus yang awal makan biasanya dalam 150 gram to 250 gram macam tu lah. Tapi kita pernah buat eksperimen kat captivity. Kita bagi tikus yang berbeza saiz. Kita observe dia akan try tangkap juga tikus besar tu. Sometimes interact, kalau tikus besar tu ganas sikit dia akan halau burung tu. Tapi ada juga kes yang burung tu dapat bunuh tikus besar more than 300 gram. Dia bunuh tikus tu tapi dia takkan makan the whole rat. Dia just pancung kepala, makan kepala je, lepas tu bangkai tu dia tinggalkan. Sebab bangkai tu terlalu berat untuk dia bawa balik ke sarang dia. So dia macam kalau dia nak try bawa balik pun terlalu banyak tenaga untuk bawa balik tikus tu lah. And then kalau boleh nampak dari sini kita dapat 2 tengkorak. So dari 6 pelet tu 2 tengkorak. Dia kadang-kadang bila dia makan dia tak makan tikus tu whole. Dia orang kadang-kadang kongsi makanan kan. So sebab tu mungkin even though dia makan satu tikus, kita tak dapat whole tengkorak tu. So lagi satu cara untuk tengok nombor tikus yang dia makan, kita tengok either femur bone dia yang ni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So maksudnya minimum nombor tikus yang dia makan 5 lah. Tapi logik 5.5, 6 lah. Difahamkan penggunaan burung pungguk untuk mengawal populasi tikus sudah dilaksanakan sejak tahun 1969 lagi. Pemasangan sarang burung tiruan di kawasan strategik menggalakkan jumlah burung itu. Menerusi BOK, Dr. Hasber bersama kumpulan penyelidik sentiasa menambah baik reka bentuk sarang dari masa ke masa. Veranda tu sebenarnya kita nak buat untuk bila tuan owl tu dia nak ready to fledge ataupun nak sedia untuk terbang, dia at least dia ada tempat lah untuk nak exercise dulu. Exercise dulu, nak bagi kuat dulu dia punya kepok dia. So dia lepas tu dia boleh terbang. So yang tu function dia. So bila pintu dia rapat ke lantai tu, bila anak owl tadi yang comel tu berlari-lari bermain-main, dia boleh jatuh. Jadi salah satu spek kita bila pemasangan sarang burung pungguk jelapang ni ialah kedudukan pintu tu kena betul. Sebab kalau menghadap barat atau ke timur masa dia sunset atau sunrise, matahari akan masuk. Dia tak berapa sukalah siang hari sebab terlalu terang. Sarang dipasang pada ketinggian 7 kaki untuk mengelak ancaman manusia dan haiwan lain. Tiang bulat diganti tiang bersegi dan ditanam 2 kaki di dalam tanah agar lebih kukuh. Di Sabah, Sarawak, Kalimantan ataupun di Pulau Borneo, dia memang tidak ada spesies ni. Taito javanica, burung pungguk jelapang ni. Jadi saya dan pasukan penyelidikan saya dalam BOK ni, Barn Owl and Rodent Research Group ni, kita menjalankan translokasi. Maksud dia di sini ialah kita bawa burung pungguk jelapang dari semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak dan juga ke Kalimantan untuk membantu sahabat-sahabat peladang kita di Sabah, Sarawak dan juga di Kalimantan untuk mengawal populasi perosak tikus mereka dengan menggunakan kawalan biologi. Sebab dia orang tak ada burung pungguk jelapang ni. Dia orang banyak menggunakan kawalan kimia. Jadi kita nak sustainability. Sustainability konsep tu diterima oleh perladangan di Sabah dan Sarawak. Tidak hanya menggunakan racun kimia tetapi ada kawalan biologi. Hakikat burung pungguk jelapang menjadikan tikus sebagai diet pemakanan dapat mengimbangi ekosistem pemangsa dan mangsa dan pada akhirnya memberi kesejahteraan kepada alam dan biodiversiti.
Menjala ikan, aktiviti yang menjadi kewajiban Muhammad Nur Badri Mat Sidik hampir setiap minggu. Ikan-ikan air tawar seperti lampam dan talapia enak untuk dijadikan pekasam, namun lambakan ikan bandaraya di dalam sungai menjejaskan pencarian Badri. Setiap tebaran jala pasti dipenuhi makhluk ini sahaja. Berat. Bantuan. Dulu masa mula-mula datang sini, kalau kita jala, kita boleh dapat talapia tu. Sekali jala, dalam 90% tu talapia. Sekarang dah terbalik, 90% tu bandaraya. Talapia jadi 10% je. Lepas tu ikan bandaraya kat sini pula yang kita dapat bukannya kecil-kecil. Semua saiznya besar-besar, atas kilo. Dia memang banyak mengganggu lah. Lepas tu jala kita pun, peralatan kita nak tangkap ikan pun rosak. Jadi masa kita, elok-elok kita boleh dapat ikan 1 jam, kita kena buat 2 jam kerja. Baru boleh dapat target kita. Mesra dipanggil Badul, Sungai Kuyuh Bukit Jalil, Kuala Lumpur mula menjadi tumpuannya untuk mendapatkan ikan bandaraya sejak 2 tahun lalu. Sebelum ini, lelaki berusia 43 tahun ini hanya membuang ikan spesies ini begitu sahaja sekiranya terlekat pada jala. Kini, ia sebaliknya. Telur dan isi ikan bandaraya memberi peluang kepadanya menjana pendapatan sampingan. Sini dia berbatu. Tapi disebabkan dia berbatu ni lah, banyak bandaraya. Tapi belah bawah dia tu ada separuh tempat dia berpasir. Memang ikan bandaraya ni memang suka tempat yang lagi berbatu macam ni lah. Berbatu ada lumut-lumut. Tapi dia boleh juga duduk tempat yang berlumpur. Dia ni memang dahsyat ikan ni. Memang boleh kata tahan lasak lah. Air macam mana pun dia boleh hidup. 1, 2, 3, ya! Muhammad Haziq A. Rahman antara rakan yang berkongsi minat yang sama memancing dan menjala. Mereka tidak pernah menyangka telur ikan ini menjadi buruan kaki pancing, terutama ikan keli. Segalanya bermula apabila salah seorang pengikut akaun sosial memohon untuk mendapatkan beberapa kilogram telur ikan tersebut. Telur bandaraya ni sebenarnya adalah umpan untuk ikan keli. So jadinya dekat Melaka kebetulan masa tu memang kerap membuat pertandingan memancing. Hamba Allah ni lah seorang dari Melaka ni hubungi saya untuk order 4 kilo. Dekat situlah bermulanya saya dengan Abang Badul rancak memburu ikan bandaraya lah. Dalam masa yang sama kita mengurangkan populasi ikan bandaraya di dalam sungai dan dalam masa yang sama juga kita menjana pendapatan sampingan. Proses mendapatkan telur tidak semudah disangka. Dianggarkan daripada 100 ekor ikan ini, hanya 15 ekor sahaja yang mempunyai telur. Telur bandaraya berbanding dengan umpan yang klasik lah, macam cacing, hati ayam. Telur bandaraya ni adalah lebih, daya tarikan untuk ikan keli tu lebih tinggi. Sebenarnya bukan ikan keli saja, dia kepada ikan-ikan yang pemangsa. So telur bandaraya ni dia ada satu aroma yang boleh membuatkan ikan-ikan pemangsa ni lebih cepat menangkap umpan tersebut, telur tu. Okey, kalau saiz macam ni biasanya saya boleh dapat dalam RM8 ke RM10. Kalau saiz, kalau kecil sikit RM5 lah. So inilah harga pasaran dia sekarang untuk telur bandaraya. Kebiasaannya dalam sebulan hanya 4 kilogram telur sahaja dapat dibekalkan kepada pelanggan. Rata-rata merupakan pemancing luar dari Lembah Kelang, terutama utara dan selatan Semenanjung. Kesukaran mendapatkan umpan telur ikan ini menaikkan nilainya sehingga RM40 sekilogram. Malah ada yang menawarkan sehingga RM60. Pensyarah kanan Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat, Dr. Khairul Nizam Mat Zain, sudah 20 tahun berkecimpung dalam penyelidikan ikan air tawar.
Dalam penyelidikannya, Dr. Khairul Nizam lebih fokus dalam mengenal pasti jenis dan populasi ikan air tawar asli Malaysia. Kemasukan ikan-ikan luar seperti ikan bandaraya atau nama saintifiknya Hypostomus plecostomus boleh mengganggu populasi ikan air tawar asli negara. Ikan bandaraya ni sebenarnya secara sejarahnya berasal daripada Amerika Selatan, terutama daripada Amazon, dan dibawa masuk bagi tujuan industri aquarium ataupun fish hobbies. Okey, yang digunakan untuk tujuan mencuci cermin. Tetapi disebabkan apabila peminat ataupun hobis ikan akuarium ni dah tak mau ikan tu, maka ikan tu dilepaskan di dalam persekitaran sungai. Maka ikan ini mula membiak dan menakluki persekitaran sungai kita, di mana mereka ni menjadi penakluk ataupun invasif. Tabiat pemakanan dia tu yang menyebabkan dianya secara tidak sengaja membunuh semua telur-telur dan juga anak-anak ikan yang kecil, serta juga memakan lendir-lendir pada badan ikan. Ikan dewasa mampu mencapai panjang sehingga 60 cm bersamaan 2 kali pembaris panjang. Bila ikan ini ada di dalam sungai, apa akan jadi dengan kepelbagaian ikan tempatan kita? Ini contoh ikan baung. Kita hanya dapat 1 ekor sahaja. Ikan ini dikenali dengan nama ikan kenjing ataupun ikan baung nyet-nyet. Dan dia ni dikenali dia berbeza dengan disebabkan dia mempunyai misai yang panjang. Okey, dan misai bawah dagu dia pun yang panjang. Juga dikenali sebagai baung layar disebabkan dia mempunyai layar sirip adipus yang lebar dan panjang. Ramai yang meminati ikan ini, ikan baung ni. Rasa isi dia pun sedap. Namun disebabkan kehadiran ikan-ikan bandaraya dan juga ikan tilapia ni menyebabkan populasi ikan ni semakin berkurangan. Dengan analogi sifatnya yang suka membersihkan kawasan sekitar telah membawa kepada gelarannya sebagai ikan bandaraya, ikan sapu-sapu dan janitor fish. Antara kelebihan haiwan ini, ia mampu hidup selama lebih 30 jam tanpa air dan boleh berada di dalam apa jua jenis air tawar. Ikan bandaraya ni atau yang juga digelar salah satu ikan invasif yang mana ia sering kali digelar sebagai ikan sapu. Dia makan apa sahaja yang ada di kawasan persekitaran dia. Boleh dikatakan ikan ni nak kata dia ni sehinggakan lendir pada ikan lain juga akan turut dimakan. Yang mana lapisan lendir ni sebenarnya bertujuan untuk melindungi ikan-ikan ni daripada terkena jangkitan penyakit, dan sekiranya lendir ni hilang ataupun terhakis akan menyebabkan ikan tersebut mati akibat jangkitan kuman. Dan masa saya pegang ni sebenarnya masih lagi terasa macam bergetar, dan sebenarnya Dr. Khairul Nizam beritahu yang bergetaran tu sebenarnya sebab gigi dia masih lagi macam doktor? Pernafasan dia dan dia punya pergerakan rahang dia tu masih berlaku. Jika diperhatikan, mulut ikan ini berada di bahagian bawah dan berlipat bibirnya. Gigi pula terasa seperti berus lembut jika dipegang. Keadaan ini memudahkannya melekap pada sumber makanan sambil mengikis dan menyedutnya. Bahagian bawah badan ikan bandaraya pula agak lembut apabila disentuh, tetapi lebih keras jika dibandingkan dengan ikan-ikan lain. Ikan ini pula persenyawaannya bukan berlaku di dalam badan. Persenyawaan dia berlaku di luar badan, di mana ikan ini akan melepaskan telur dia di dalam air, dan ikan jantan lain pula akan melepaskan semen ataupun sperma dia pada telur untuk dipersenyawakan. Selepas itu ikan ini biasanya dia akan menjaga
telur-telur yang disenyawakan. Sehinggalah telur-telur itu menetas dan terus membiak. Ketika pembedahan dilakukan, kami mendapati bahagian badan sebelah atas dilindungi dengan sisik yang sangat keras, terutama pada bahagian kepala. Okey, ini sebahagian daripada kulit ataupun sisik ikan bandaraya ni memang agak keras. Berbeza daripada sisik ikan yang biasa. Dia bukan macam sisik kita selalu pada ikan lain tu bila kita siang kan. Dia boleh tertanggal. Ini tak. Dia macam perisai. Sisiknya yang keras dan berduri mengakibatkan ia tidak diburu oleh haiwan pemangsa seperti biawak dan memerang. Bagi penggemar ikan akuarium, ikan air tawar asli negara juga tidak kurang cantiknya untuk dipamer di rumah. Sehingga kini terdapat kira-kira 230 spesies ikan asli negara telah direkodkan dalam pelbagai bentuk, warna dan saiz. Muhammad Hafiz Abdul Hisham mula bergiat aktif dalam mengumpul ikan air tawar asli sejak 3 tahun lalu. Hampir 100 spesies sudah ditemui dan spesies tilan menarik minatnya. Antara spesies ikan yang saya paling suka adalah ikan tilan lah, macam ni. Spesies tilan yang hanya dijumpai di belah utara saja. Macam ni saiz dia hanya kecil dalam 5 inci, tapi kalau saiz adult, saiz maksimum boleh pergi dalam 2 kaki lebih tu. Mula minat untuk bela ikan tilan ni, kisahnya saya hanya dapat anak tilan jenis tapirus hanya dalam 1 inci. Dalam masa sebulan, saya terperasan ikan tu dah besar dalam saiz 2 inci lebih. Sejak tu saya berminat untuk mencari ikan jenis ni lagi dan tengok pertumbuh besarannya. Yang kedua, ikan ni jenis adalah spesies yang mudah dijinak dan mudah untuk dia makan melalui tangan. Berbanding ikan lain, setengah ikan dia agak malu apabila kita menyua makanannya dalam akuarium menggunakan tangan. Gumpalan berwarna merah bata ini adalah tubifax worm atau turut dikenali sebagai cacing sutera. Cacing ini boleh dijumpai di saliran air yang mengalir seperti longkang atau dibeli di kedai pancing. Bersifat halus, cacing ini amat sesuai untuk diberi kepada ikan-ikan kecil. Kaya dengan protein, cacing diberi kepada ikan peliharaan sekali sehari. Berkelulusan ijazah seni dan landscape Universiti Pertanian Malaysia, Hafiz banyak merujuk Dr. Khairul Nizam dalam mengenali sifat-sifat ikan air tawar termasuk ikan bandaraya. Dalam waktu sama, pemuda ini membantu pensyarah itu mengesan lokasi sebenar terdapatnya spesies ikan asli. Semasa proses itu, lubuk ikan bandaraya turut ditemui. Sekiranya tiada kawalan, pembiakan ikan bandaraya yang tinggi berkemungkinan menjejaskan populasi ikan air tawar asli negara. Dalam usaha melupuskan ikan bandaraya, Hafiz mengambil pendekatan yang lebih bermanfaat dengan menjadikan ikan tersebut sebagai baja kompos. Ikan-ikan yang ditangkap tadi dimasukkan ke dalam bekas bercampur tanah dan dibiarkan selama seminggu. Menerusi baja organik, sayuran dan bunga yang ditanam dipastikan bebas dari bahan kimia. Tanah yang dicampur baja organik juga semakin tinggi nutrien sekaligus menghasilkan sayuran yang segar dan lebih besar. Jam 8 pagi, Muhammad Nur Badri Mat Isa sudah tiba di Sungai Kuyuh Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Selain mencari ikan untuk dibuat pekasam, Badri yang juga dipanggil Badul menjala ikan bandaraya untuk mencari telur. Aktiviti ini dilakukan hampir setiap minggu, sama ada bersama rakan atau bersendirian. Usai mencari telur, ikan bandaraya disiang untuk dijadikan santapan tengah hari sebentar lagi. Menyang ikan bandaraya memerlukan kemahiran kerana kulitnya yang keras. Pengalaman saya masa siang ikan ni kan, dulu hancur ikan tu saya kerjakan.
Memang susah. Ambil masa tak tahulah. Saya tak pernah kira masa dia. Tapi memang sangat lama. Pisau masa tu patah. Saya pakai gunting pun gunting patah. Tapi alhamdulillah lah sekarang dah okey dah. Dah pandai, dah tahu dah cara dia. Cuma pisau je kena tajam. Setiap kali siang, batu asar memang kena letak tepi. Siang, asar-asar. Ini isi dia. Ikannya berat je 1,5 kilo tapi kita dapat isi banyak ni je. Isi ikan bandaraya memiliki banyak isi merah dan sedikit isi putih. Dagingnya yang sedikit pejal amat enak setelah dimasak. Hari ini Badul memilih untuk menyediakan jawadah burger dan sambal ikan bandaraya. Sama seperti orang lain, tidak pernah terlintas di hati lelaki berusia 43 tahun ini untuk merasai juadah ikan bandaraya. Meski agak popular di negara lain, ikan bandaraya jarang-jarang dijadikan lauk oleh masyarakat Malaysia. Mula-mula pengalaman pertama saya tengok YouTube. Saya nampak orang makan. Jadi saya kata, orang ni kan geli lah. Mula kita pun rasa macam geli je. Lepas tu biar je. Lama-lama tiba-tiba saya bila tengok ikan ni dah banyak, saya pula rasa geram. Lepas tu saya nak cuba. Dan first time saya makan, ikannya kecil je, sejengkal ikannya. Saya tak berani yang makan yang besar, saya makan yang kecil. Lepas tu saya terkejut. Rupanya sedap pula rasanya. Resepi pertama saya buat goreng saja. Goreng, letak kunyit, lepas tu makan. Lepas tu saya terkejut lah. Saya dah buat perbandingan. Hari yang sama, saya menjala, saya dapat ikan sepat dengan ikan bandaraya. Dua-dua tu saya goreng. Ternyata ikan bandaraya tu lagi sedap daripada ikan sepat tu. Saya pun memang terkejut lah, tak sangka macam tu. Tapi bila saya bagi tahu kat kawan-kawan, dia orang tak percaya. Dia orang masih tak berani lagi nak makan. Tapi alhamdulillah sekarang kawan-kawan saya semua dah boleh makan ikan bandaraya. Walaupun memiliki pekerjaan tetap di syarikat automotif, bapa kepada 6 cahaya mata ini turut menjual pekasam. Selain lampam dan talapia, Badul juga cuba membuat pekasam daripada isi ikan bandaraya. Ternyata memang ramai orang nak pula. Sampai ke Sabah Sarawak semua. Saya pernah supply sampai Sabah Sarawak. Untuk buat pekasam ni, dia nak ambil masa sampai 2 minggu baru siap. Jadi bila saya datang sini, saya ambil tak banyak ikan dalam 15 ekor. Itu semua dah ada orang order dah. Tapi sebenarnya saya tak larat. Saya terpaksa hentikan pembuatan pekasam bandaraya ni. Sebab tangan saya sampai sakit. Jadi macam bila kita nak siang dia memang susah. Kulit dia terlampau keras. Anak sulung daripada 10 beradik ini cuba mempelbagaikan menu daripada ikan bandaraya ini. Antara yang paling digemari ialah masak kari, sambal dan oblong. Masak sambal ni adalah favourite saya. Kejap lagi kita akan ajak kawan-kawan semua makan. Okey, siap dah kita punya menu hari ni yang dimasak sendiri oleh Cik Badul. Okey. So kita akan rasa. Okey, ini daging burger tadi, kita tengok nampak. Tadi disebut kata dia sedikit pejal, lepas tu akan rasa macam ayam kan, kita rasa. Okey, dia punya daging ni saya kali pertama tau. Makan rasa ikan ni ke bandaraya, tak pernah makan. Ingat kan tak boleh makan. Ni kali pertama makan, lepas tu rasa dia kan tadi kita rasa kulit dia macam susah nak siang kan. Ini bila dah makan lembut sangat. Sedap. Menikmati. Tak serius kan, sedap lah. Nah. Apa tu dia ada tulang sikit tapi tak banyak lah macam ikan sungai. Halus-halus. Sedap. Untuk pertama pengalaman saya makan bandaraya ni sebenarnya agak takut jugalah sebab kita punya skeptikal ataupun mindset bandaraya ni kotor, habitat dia tempat-tempat sekian begitu kan. Tapi bila rakan-rakan saya khususnya kita punya Abang Badul kerap makan, jadi saya terpanggil jugalah nak rasa. Dekat situlah pertama kali saya makan,
Saya sendiri juga terkejut. Rupanya apa yang kita bayangkan selama ni, ikan tu rasa pelik ke ataupun berbau ke, sebenarnya tak ada langsung. Populasinya semakin hari semakin membimbangkan. Lahirnya idea menjadikan ikan bandaraya sebagai juadah makanan, umpan memancing dan sebagai baja kompos dapat membantu mengawal pembiakannya. Secara tidak langsung membuktikan rakyat Malaysia kreatif dalam mencari jalan penyelesaian dalam sesuatu permasalahan.